Pergi ke gym berpeluh-peluh, soalan saya nombor 10. Puan Yang di-Pertua, dua-dua yang bertanyakan soalan ini pandai berpantun. Saya pantun tak pandai, sajak pandai, tapi panjang, jadi saya tak mau bersajak. Konsep kempen Berlawat Malaysia 2026, VM 2026 adalah berfokuskan kepada Malaysia sebagai destinasi lestari dan kaya budaya. Sasaran ketibaan pelancong asing untuk VM 2026 adalah seramai 35.6 juta orang dengan jumlah pendapatan pelancongan sebanyak ringgit Malaysia 147 bilion. Manakala sasaran pelawat domestik pula adalah seramai 260.2 juta orang dengan perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 110 bilion. Antara strategi-strategi utama yang telah dirangka oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya adalah seperti berikut. Pertama, mempromosikan Malaysia melalui strategi 3P iaitu publicity, promosi dan pasaran. Pemasaran. Melalui strategi ini, penglibatan media seperti media digital, media sosial dan media cetak adalah amat penting bagi membantu untuk menggerakkan kempen ini. Melalui strategi 3P ini juga, kementerian ini akan bekerjasama dengan semua kementerian, khususnya Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital, kerajaan-kerajaan negeri, agensi-agensi jabatan-jabatan kerajaan, termasuk IPTA dan IPTS. Kedua, selain itu, kempen VM 2026 akan ditonjolkan sebagai satu misi nasional yang melibatkan pelbagai kementerian, agensi, jabatan, badan-badan bukan kerajaan NGO, pihak swasta dan pegiat-pegiat industri melalui kerjasama strategik. Seterusnya juga dari sudut penganjuran acara-acara pelancongan dan kebudayaan pula, usaha untuk menjadikan sektor pelancongan dan kebudayaan inklusif akan dilakukan melalui promosi dan pemasaran pakej-pakej pelancongan berteraskan special interest dan niche. Strategi berikutnya pula adalah berkaitan permakasaan produk dan kualiti perkhidmatan yang mana sebagai tuan rumah bagi kempen VM 2026, barisan hadapan atau frontliners perlu bersedia menerima kehadiran para pelancong dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mesra. Akhir sekali, selain itu, kementerian ini akan memanfaatkan platform kepengerusian ASEAN pada tahun 2025 untuk mempromosikan kempen Melawat Malaysia 2026. Malaysia selaku tuan rumah ASEAN Tourism Forum, ATF, akan menggunakan peluang keemasan ini untuk mempromosikan Malaysia dalam kalangan negara-negara anggota bagi menarik lebih ramai pelancong dari wilayah ASEAN pada tahun 2026. Sekian, terima kasih. Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingatkan Yang Berhormat Menteri menjawab sebab saya difahamkan Yang Berhormat Menteri akan menggulung. Rupanya sahabat saya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Okey, soalan saya sebab hari ini kita lihat Tourism Malaysia umpama menjadi event management yang mana bukan lagi sebahagian daripada agensi pemasaran. Dia buat event, dia panggil ejen untuk ambil booth, lepas tu dia buat tak tahu dan langsung tidak ada menghubungkan ejen ini dengan marketplace. Dan sejak akhir ini juga kita tengok ramai ejen yang cenderung untuk mempromosikan dengan izin yang Puan Speaker, outbound tourism dan bukan lagi inbound tourism. Jadi soalan saya, apakah ini akan menjejaskan promosi Tahun Melawat Malaysia 2026 dan apakah langkah pejabat Tourism Malaysia terutama pejabat di luar negara untuk membantu ejen pelancongan Malaysia mempromosikan Malaysia di pasaran-pasaran tertentu? Sebab saya tertarik dengan strategi utama 3P tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Saya cukup teruja dengan kerisauan yang dilontarkan oleh Masjid Tanah. Keprihatinan terhadap TM itu masih ada nampaknya. Cuma kita perlu lihat dalam keadaan semasa. Tidak benar TM hanya berfungsi sebagai event management. Dan saya setuju banyak agensi ataupun industri player yang ada di negara kita ini mempromosikan dari sudut outbound. Itu sebabnya baru-baru ini kita ada menjemput Yang Berhormat Masjid Tanah juga untuk hadir ke Karnival Cuti-Cuti Malaysia. Dan buat pertama kalinya Karnival Cuti-Cuti Malaysia ni kita lakukan untuk mempromosikan cuti-cuti di negara kita dengan menyediakan beberapa pakej yang cukup istimewa dengan harga berpatutan, dengan berkonsepkan merakyatkan pelancongan.
Itu sebabnya fokus utama Tourism Malaysia bukan sahaja untuk melihat satu kerjasama strategik dengan pelbagai pihak maupun daripada pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Tetapi juga fokus utama Tourism Malaysia untuk memastikan ramai pelancong dari luar sana melawat Malaysia. Itu sebabnya kita menggunakan kaedah 3P. Sekian, terima kasih. Sungai Siput. Terima kasih Puan Speaker memberikan laluan kepada Sungai Siput. Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelancongan. Sektor pelancongan di Sungai Siput juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Tempat-tempat yang menarik seperti Pos Kuala Mu dengan keindahan alam semula jadi yang mempesona serta budaya orang asli yang unik. Pos Kuala Mu berpotensi menjadi daya tarikan utama di kawasan Sungai Siput ini. Persoalan saya, apakah perancangan penambahbaikan menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa memilih Sungai Siput sebagai di antara destinasi utama? Dan bolehkah saya merayu permohonan peruntukan di bawah Kementerian Pelancongan untuk menaik taraf infrastruktur pelancongan Sungai Siput, dan saya menjemput Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri kunjung ke Sungai Siput untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Kita sedia maklum dengan perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Bukan saja di kawasan Parlimen Sungai Siput mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Tempat saya pun banyak daya tarikannya. InsyaAllah saya akan melawat Parlimen Sungai Siput, dan melalui lawatan itu kita boleh lakukan beberapa perkara yang cukup luar biasa. Itu saja yang saya mampu sampaikan. Sekian, terima kasih.